Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara macam mana untuk kita menggunakan fungsi di bahagian user management. Cara macam mana kita nak setting. Okay, saya terangkan dulu user management ni sekiranya kalau anda nak wujudkan satu ID dan password untuk pekerja anda sebagai contoh cashier ataupun lain-lain jawatan. Bermaksudnya dia boleh gunakan sistem usahawan dengan menggunakan ID dan password dia sendiri. Okey, jadi apa sahaja perubahan yang dia buat ataupun sales yang dia buat akan tercatat dia punya nama dekat setiap transaksi yang dia buat menggunakan ID dia tersendirilah. Okey, dekat bahagian user management juga anda boleh tentukan untuk pembayaran komisen maksimum, komisen berapa dan maksimum berapa diskaun yang pekerja anda boleh beri kepada pelanggan. Kalau contoh anda letak 5% untuk dia punya total discount, okey anda boleh maksudnya bila andai kata dia buat satu sales kemudian dia letak lebih diskaun lebih daripada 5%, okey sistem dia automatik dia akan tidak benarkanlah. Okey, jadi dekat bahagian user management ni juga kita ada sediakan untuk bahagian sales commission agent. Sekiranya anda nak buat wakil jualan, okey wakil jualan anda tetapi dia tak boleh login ID dan password, bermaksud dia tak boleh masuk kepada sistem usahawan. Okey, ataupun kita boleh wujudkan satu pekerja. Kalau contoh anda nak list downkan nama pekerja anda pun boleh juga masukkan dekat bahagian user management. Sebab untuk package premium kami ada sediakan fungsi tambahan iaitu fungsi human resources management. Dekat dekat dalam fungsi human resources management tu dia ada untuk pembayaran gaji, untuk attendance, untuk apply cuti. Jadi dia ada berkait rapat dengan bahagian user management. Jadi total untuk user, kalau andai kata anda ambil package standard dengan kami, kami akan bagi 3 user. Kalau andai kata anda ambil package premium, kami akan tambah sehingga 10 user lah. Tetapi sekiranya ada permintaan tambahan untuk user, kalau andai kata 10 tu tak cukup, kalau andai kata pekerja anda lebih daripada 10, 20 ke, 30 ke, 60 ke, tak ada masalah boleh beritahu kepada kami dan kami boleh tambah. Tetapi akan dikenakan cas tambahan untuk penambahan user management. Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian user management. Okey, yang sebelum kita wujudkan satu user, kita kena setting dulu dekat bahagian roles. Okey, kita pergi terus dekat bahagian roles. Okay, anda klik dekat bahagian roles. Okey, jadi dekat sini ada dua roles yang memang kita dah sediakan. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah cashier. Jadi untuk admin ni, ini adalah anda. Kalau anda lihat dekat sini dia tak boleh delete. Jadi sebab anda adalah super admin, jadi kita tak boleh downgrade admin, super admin kepada lain punya roles. Jadi pastikan anda sebagai pemilik perniagaan anda kena pakai sebagai roles anda sebagai admin, di mana anda boleh akses semua fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Okey. Jadi kita, kalau anda kata kita nak wujudkan roles, kita klik button add. Okay, yang pertama sekali kita letak dulu role nama. Okey, role name kita letak dulu nama role tu. Okey, contoh dekat sini saya nak buat supervisor. Okey, jadi kalau anda lihat dekat sini kita ada tulis bahagian permissions. Okey, dekat bahagian permissions ini yang anda kena setting untuk sekatan. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah user. Okey, user ni dekat bahagian sini. Jadi bila anda klik select all, bermaksudnya dia boleh create satu user baru, okey, ataupun dia boleh diedit untuk user yang sedia ada dan dia boleh delete user yang sedia ada. Okey, untuk user dia akan pergi dekat bahagian sini, user management lah. Okey, jadi kalau anda kata contoh anda nak buat select all tetapi dia tak boleh delete user pun boleh. Unklik saja delete user. So bermaksud dia boleh tengok user, dia boleh add user yang baru, dia boleh edit user tetapi dia tak boleh delete user. Okey. Kemudian kita pergi dekat bahagian roles. Okey, dekat bahagian roles yang inilah, ini yang paparan sekarang ni. Bermaksudnya kalau anda select semua, okey dia boleh view role, dia boleh add role yang terbaru yang baru
Kemudian dia boleh edit role yang sedia ada dan kemudian dia boleh delete role. Ini bergantung kepada kepercayaan anda lah. Kalau bagi saya untuk, selain daripada anda, okey, saya rasa roles ni tak perlu. Okey, sebab, dia pekerja anda, jadi saya rasa tak perlu untuk kita bagi dia untuk, wujudkan roles ni. Sebab roles ni dia punya kemampuan dia kita boleh tentukan, kan, boleh tentu dekat mana dia boleh access sekatan-sekatan yang sepatutnya kita sebagai owner perniagaan, kita tak nak pekerja-pekerja kita tahu. Jadi saya rasa untuk roles ni tak sesuai kalau kita bagi dekat kita punya pekerja. Melainkan kita ada satu managing director ataupun dia memang, orang kepercayaan kita, memang kita boleh bagi dia lah untuk wujudkan bahagian roles. Okey, kemudian untuk supplier. Untuk supplier, dia akan pergi dekat yang pertama, supplier dekat contact number dekat sini, supplier. Okey, supplier. Jadi kalau anda kata anda select all, maknanya dia boleh lihat dia punya supplier. Okey, dia boleh add supplier yang baru, dia boleh edit supplier, dia boleh delete supplier. Ataupun anda boleh buat, dia hanya boleh lihat dia punya own supplier sahaja. Bermaksudnya database supplier yang dimasukkan oleh, oleh dia, mana pekerja tersebut menggunakan ID dia, maknanya dia hanya boleh lihat dia punya own supplier sahaja. Orang lain punya supplier dia tak boleh lihat. Ataupun kita boleh bagi dia semua tetapi kita tak bagi dia access untuk delete supplier. Okey, kemudian dekat bahagian customer, sama juga untuk customer adalah database customer. Kalau anda lihat dekat sini database customer, okey, kat sini bahagian sini contact dekat customer. Okey, anda pergi dekat bahagian customer ni bergantung kepada anda. Jadi kalau contoh anda nak select all, okey, dia boleh view semua customer, dia boleh view dia punya customer sendiri, dia boleh add customer, dia boleh edit customer dan dia boleh delete customer. Okey, ini bergantung kepada anda. Okey, seterusnya untuk bahagian produk. Okey, bahagian produk dia, dekat bahagian sinilah, produk. Okey, dekat bahagian produk ni. So, bermaksudnya untuk bahagian produk, kita boleh select all. Okey, bermaksudnya dia boleh view produk. Okey, dia boleh add produk, dia boleh edit produk, dia boleh delete produk, dia boleh add opening stock. Okey, dan dia boleh view purchase price. Okey, jadi kalau anda kata anda nak bagi dia lihat semua produk yang ada, berapa jualan, berapa stok yang ada, tetapi anda tak nak bagi dia lihat berapa kos untuk kita beli dengan supplier. Jadi anda boleh unklik untuk bahagian sini. Jadi bila dia pergi dekat produk, dia tengok list harga pun dia hanya, sistem dia hanya paparkan untuk harga jualan sahaja. Tetapi dia tidak akan paparkan harga purchasing kita dengan supplier. Okey, kemudian kolom yang seterusnya adalah purchase dan juga stock adjustment. Okey, purchase dengan stock adjustment iaitu PO. Okey, saya tunjukkan kolom yang mana. Kolom yang sini bahagian purchase, maknanya purchasing di antara kita dan juga supplier, dan juga stock adjustment. Okey, stock adjustment. Bermaksudnya kalau anda kata barang tu hilang ataupun stok tu berkurang, dia boleh buat adjustment dekat bahagian stok. Jadi anda kena lihat betul-betul. Okey, saya boleh tunjukkan saja dan itu bergantung kepada anda lah, macam mana anda punya pilihan. Okey, jadi kalau anda kata anda select all, bermaksudnya dia boleh view purchase dan juga stock adjustment. Okey, harga maknanya untuk semua purchasing dia boleh lihat. Kemudian dia boleh add purchase yang baru dan juga add stock adjustment yang baru. Kemudian yang ketiga dia boleh edit untuk purchase dan juga edit untuk stock adjustment untuk, kalau anda kata ada stok hilang ke, okey, dia boleh edit lah bagi stok tu sama balik. Kemudian dia boleh delete purchase dan juga delete untuk stock adjustment. Kemudian, untuk add, edit dan delete payment, kalau lihat dekat sini, ini dekat bahagian purchase juga. So, bermaksudnya apa saja purchase kita dengan supplier, dia boleh delete dan dia boleh edit dan dia boleh add yang baru. Kemudian update status ni, ini dekat bahagian bila anda kata kita purchase dengan supplier, dekat bahagian situ kita ada siapkan 3 status. Okey, jadi dia boleh update status sama ada barang tu dah diterima ataupun belum diterima ataupun masih pending. Okey, jadi dekat bahagian bawah ni adalah view on purchase only, sekiranya barang itu di-purchase menggunakan ID dia sahaja. Okey, bermaksudnya kalau orang lain punya purchasing dia tak boleh lihat, dia hanya boleh lihat dia punya sahaja. Okey, seterusnya dekat bahagian sales. Okey, dekat bahagian sales, dia punya kolom yang bahagian sales ni dekat sinilah. Okey, dekat sini. Okey, anda boleh lihat dekat sales ni.
Kita patah balik, kembali balik kepada bahagian sales. Okey, dekat bahagian sales untuk yang pertama adalah view post sales. Okey, okey, view post sales bermaksudnya dia boleh access untuk dia lihat bahagian point of sales. Okey, point of sales maknanya kalau anda kata anda menggunakan point of sales ataupun anda ada counter cashier, dia boleh view untuk sales. Yang kedua, dia boleh add untuk post sales. Okey, maknanya dia boleh add untuk jualan di post sales. Okey, kemudian dia boleh edit untuk post sales dan juga delete untuk post POS sales lah. Okey, jadi anda boleh pilih lah, sama ada mungkin dia tak boleh delete tetapi dia boleh add. Okey, ini untuk cashier pun bagus juga, kena pakai kat bahagian sini. Kemudian untuk SSL, maknanya kita boleh access untuk bahagian jualan juga, sama juga. Sebab dalam sistem kami ada dua. Yang pertama adalah point of sales, yang kedua adalah add sales. Kemudian dia boleh tengok semua list draft yang ada. Okay, list draft maknanya yang baru generate sales. Maknanya kita baru generate tetapi benda tu belum jadi pada jualan lagi. Kita masih letak di tepi. Dia boleh tengok untuk list semua draft yang ada. Okay, kemudian dia boleh lihat untuk list quotations. Okay, ini bahagian list quotation. Semua quotation yang ada dia boleh lihat balik. Ataupun mungkin anda nak bagi dia lihat view on sales sahaja. Okay, contoh dia ni wakil jualan anda nak bagi dia lihat dia punya jualan saja. Jadi anda boleh klik dekat view on sales. Okay, kemudian untuk bahagian add, edit dan delete payment, sama juga. Kalau anda kata anda nak kasih dia untuk dia add ataupun edit untuk delete payment, anda boleh klik dekat sini lah. Okay, kemudian untuk edit product price from sales screen, bermaksudnya dekat bahagian post system nanti ada screen kan. Screen di bahagian interface di point of sales, dia bila dia klik barang tu, dia boleh ubah harga dekat situ. Kalau anda kata anda benarkan lah. Sama juga dekat sini pun sama untuk product price yang ada dekat post screen. Okay. Okay, kemudian edit product discount from sales screen, sama juga. Ini kalau anda kata barang bila anda kata buat sales, dia boleh tentukan berapa diskaun. Tetapi jangan risau, dekat bahagian user nanti kita boleh bagi maksimum berapa persen untuk diskaun yang boleh dibagi kepada pelanggan. Okay, kemudian untuk bahagian bawah ni kita boleh add, edit ataupun delete diskaun. Maksudnya dia boleh add diskaun yang baru, edit diskaun yang sedia ada dan dia boleh delete diskaun. Okey. Kemudian access shipment, saya rasa tak ada masalah kalau anda kata kita bagi kepada pekerja kita supaya setiap barang yang kita notekan perlu dihantar kepada customer by post, by JNT, dia boleh access dekat shipment. Bermaksudnya apa list barang yang perlu dihantar kepada pelanggan dia boleh access. Kemudian access sales return, bermaksudnya anda kata jualan tu dah buat, dia boleh buat return balik. Kalau anda kata customer tu refund, dia boleh buat untuk sales return. Okey, seterusnya adalah cash register. Okey, cash register kalau anda kata dia cashier, kat bahagian sini memang kena bagi dua-dua lah. Maksudnya dia boleh view cash register dan dia boleh close cash register. Okay, ini untuk point of sales. Semasa anda buka point of sales tu, sistem dia akan suruh anda masukkan dulu berapa total duit yang ada di dalam petty cash. Okay, supaya di penghujung hari nanti anda boleh buat separate berapa duit cash yang ada dekat dalam cash drawer dan berapa cash payment yang diterima pada hari itu. Jadi dia akan buat dua perbezaan dekat situ. Kemudian dengan dekat bahagian brand lebih kepada bahagian produk lagi. Okey, dekat sini bahagian produk, sekejap bahagian produk. Sini brand, bermaksudnya kalau anda tengok dekat bahagian brand, bermaksudnya dia boleh view brand, dia boleh add brand yang baru, dia boleh edit brand yang sedia ada dan dia boleh delete brand yang sedia ada. Okey. Okay, kemudian dekat tax adalah untuk cukai. Jadi saya rasa ini bergantung juga. Okay, kalau anda kata anda nak kasih dia lihat, yang pertama ni dia boleh lihat berapa tax rate. Okay, kemudian yang kedua dia boleh add tax rate berapa. Dia boleh ubah 6% ke 7% ke. Okay, dia boleh ubah. Kemudian dia boleh edit untuk tax rate dan dia boleh delete untuk tax rate. Bergantung kepada anda. Okay, kemudian dekat unit masih juga ada dekat bahagian produk. Kalau anda lihat dekat bahagian produk ada unit sini. Okay, ada unit ni kan. Okay, bermaksudnya dia boleh access dekat bahagian situ. Okay, jadi kalau kita lihat dekat unit, anda boleh lihat lah.
Okey, maknanya dia boleh view unit, add unit baru, edit unit yang sedia ada ataupun delete unit. Okey, untuk kategori pun sama dekat bahagian produk lagi. Okey, bermaksudnya dia boleh, yang pertama dia boleh view kategori yang sedia ada. Yang kedua adalah dia boleh add kategori yang baru. Yang ketiga dia boleh edit kategori yang sedia ada dan kemudian dia boleh delete kategori yang sedia ada. Okay, untuk report. Jadi untuk report yang pertama, okey, kalau anda lihat dekat report ni, dia dekat bahagian sini. Report. Nampak kan banyak ni kan? Okey, anda lihat dekat bahagian report balik, kita lihat balik. Jadi yang pertama, kotak yang pertama ni adalah view purchase dan sales report. Bermaksudnya dia boleh lihat purchasing untuk report dengan supplier dan sales report jualan. Okey. Kemudian yang kedua, dia boleh view tax report. Bermaksudnya apa saja tax yang anda dah tetapkan di dalam sistem dia boleh lihat. Okay, yang ketiga, dia boleh view supplier dan view customer report. Bermaksudnya apa report berkenaan dengan customer, apa report berkenaan dengan supplier, dia boleh lihat berapa jualan. Okey, dia boleh lihat semua dekat bahagian view supplier dan customer report. Kemudian view expenses report, dia boleh lihat report untuk pembelanjaan. Dia boleh lihat. Kemudian profit and loss iaitu P&L, dia boleh lihat report dekat bahagian dekat, kalau anda kata kita klik, dia boleh lihatlah report tu. Okay, kemudian untuk view stock report, stock adjustment report dan stock expired report. Bermaksudnya apa-apa saja report berkenaan dengan stock. Kalau anda kata ada juga untuk stock adjustment, ada juga untuk stock expired report, dia boleh lihat. Kemudian view trending product report, dia boleh lihat produk yang paling trending dah dekat kedai dalam premis kita, dalam perniagaan kita. Okay, view register report untuk point of sales. Okay, maknanya setiap pada hari-hari tu kita boleh close kita punya register kan. Jadi dekat bahagian report ni dia akan paparkan pada hari demi hari. Kita boleh lihat dekat bahagian view register report. Kemudian kita dekat bahagian view sales representative report, bermaksudnya untuk wakil jualan. Kalau anda kata kita benarkan dia view, dia boleh lihat semua sales untuk wakil jualan. Kemudian dia boleh lihat juga untuk view product stock value. Bermaksudnya value berapa harga untuk kita jual. Bermaksudnya kalau anda kata kita purchase satu barang tu RM50, kita beli dengan supplier lebih kurang dalam 3, maknanya 150. Lepas tu kita jual berapa harga, dia boleh tengok berapa harga dekat situ dan dia boleh maknanya stok, dia akan keluarkan satu report value untuk stok tu. Okay, seterusnya adalah bahagian setting. Dekat bahagian setting adalah setting yang pertama, dia boleh setting untuk bahagian business setting. Okay, dekat bahagian business setting anda boleh lihat dekat sini. Saya naik balik. Okay, saya buka new tab sekejap. Okay, dia dekat bahagian sini. Okay, business setting. Yes, dia boleh tengok dekat bahagian sini. Okay, kita tengok balik dekat row. Okay, setting. Nampak? Dia boleh access business setting yang tadi. Okay, dia boleh access untuk barcode setting. Okay, dia boleh access untuk invoice setting. Bermaksudnya dia boleh buat layout yang invoice yang baru, untuk receipt ataupun quotation layout yang baru. Kemudian dia boleh access untuk expenses. Okay, kemudian dia boleh, ataupun kita boleh bagi dia view on expenses only. Apa expenses dia sahaja. Okay, kemudian dia boleh access printer. Okay, kemudian dekat bahagian home. Okay, bahagian home ni dekat mana tau? Dekat sini. Ni. Iaitu paparan untuk basic report. Dekat paparan basic report ni anda boleh lihat dekat video saya yang sebelum ini apa yang kita paparkan dekat basic report. Okay, segala barang-barang yang ada due atau purchase due kita di antara kita dengan pelanggan ataupun supplier, product stock alert dan juga product stock expire alert, dia akan paparkan dekat bahagian ni. Jadi kalau anda kata kita tak nak bagi pekerja kita lihat, kita kena unklik dekat bahagian view home data. Kemudian account, untuk dia access bahagian account. Jadi bahagian account seperti biasalah dekat sini lah. Untuk kira-kira lah. Dekat bahagian sini ada untuk business setting. Kemudian dia boleh masuk untuk account. Okay, kemudian untuk booking. Booking dia dekat bahagian sini.
Okey, booking kalau anda lihat dekat sini bermaksudnya yang pertama dia boleh add, edit, view all booking. Okey, ataupun add, edit, view own booking. Jadi ada dua, sama ada anda nak bagi dia lihat keseluruhan punya booking ataupun dia hanya boleh lihat dia punya sendiri sahaja. Okey, lebih kurang macam appointment lah. Kemudian access selling price group. Okey, dekat sini kita boleh wujudkan selling price group. Kalau contoh kita nak buat promotion, promotion hari raya, barang ni daripada harga 1,200 dia boleh dapat 1,000. Ah, Kita boleh wujudkan dekat bahagian access selling price group. Kemudian untuk restoran, kalau anda kata anda klik dekat sini bermaksud dia boleh access, dia boleh add satu table yang baru. Okey, bermaksudnya meja-meja yang ada di dalam restoran anda dia boleh wujudkan. Kemudian anda lihat dekat sini adalah CRM. Okay, CRM dekat bahagian sini Sekejap, bahagian sini. CRM, okay, sini. Iaitu Customer Relation Management. Okay, ini lebih kepada marketing. Kalau anda kata pekerja anda dia bahagian marketing, dia boleh pakai dekat bahagian sini lah. Di mana dia boleh access semua follow up yang ada. Ataupun anda nak bagi access dia punya follow up saja, maknanya dia punya yang sepatut yang dia assignkan kepada dia. Ataupun dia boleh access untuk all lead. Bermaksudnya all leads ni lebih kepada kita nak lihat customer tu dia dekat mana, sama ada dia dah beli dengan kita ke ataupun dia masih lagi perlu di follow up ke, ataupun anda nak bagi dia bahagian access on lead dia punya sendiri saja. Okey, kemudian anda boleh lihat dekat sini access all campaigns. Kita nak buat apa-apa campaigns yang ada dekat dalam fungsi CRM, ataupun dia boleh access dia punya sendiri campaign dia sendiri saja. Kemudian access untuk contact login iaitu database pelanggan yang perlu di follow up. Kemudian access source ni lebih kepada platform marketing. Kalau anda kata dia boleh tengok semua pelanggan ni dia reach kita melalui marketing yang mana. Sama juga macam access live stage. Kita nak lihat customer ni sama ada dia dah bertukar daripada dia customer biasa kita jadikan dia sebagai customer loyal customer kita. Okay, kemudian untuk bahagian essential. Okay, dekat bahagian essential ni kalau anda lihat dekat sini, ini adalah dekat bahagian sini. Dekat bahagian sini. Okay, jadi anda lihat balik, maknanya untuk essential ni kalau anda kata pekerja tu dia sebagai human resources, boleh kita bagi dia essential. Sebab apa? Sebab ini dia boleh access untuk kedatangan. Okey, dia boleh notekan kedatangan dia. Okey, kemudian dia boleh human resources ni dia boleh assignkan job pada pekerja staff-staff yang lain. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, untuk leave type bermaksudnya dia boleh add, edit ataupun view, delete dan delete leave type, jenis-jenis cuti. Okey, dalam sistem human resources kami dah siapkan satu platform iaitu satu bahagian yang mana anda boleh letak cuti, contoh cuti annual leave ataupun medical leave. Anda boleh masukkan dekat bahagian human resources management. Kemudian dekat bahagian sini add, edit, view, delete all leave, maknanya dia boleh add yang baru, edit yang sedia ada, view yang sedia ada ataupun delete leave cuti. Okay, ataupun saya suggestkan anda pakai dekat bahagian sini untuk staff biasa. Bermaksudnya dia boleh add untuk permohonan cuti dan dia boleh lihat cuti dia yang dia mohon saja. Staff yang lain dia tak boleh lihat. Kemudian approve leave iaitu untuk approvekan cuti. Selepas daripada pekerja tu mohon, kita kena approve kan. Kemudian ini adalah untuk attendance ataupun kita boleh bagi dia untuk dilihat dia punya attendance sahaja. Okay, yang ini adalah untuk allowance dan juga deduction. Ataupun kita boleh maknanya dia boleh lihat dia punya allowance, apa saja allowance dan deduction yang ada. Dan ini adalah add allowance dan deduction. Kalau anda kata kita nak kenakan allowance ataupun deduction, kita boleh add yang baru. Kemudian ini adalah untuk department. Okey, dia boleh add yang baru, dia boleh edit department yang baru yang sedia ada. Kemudian dia boleh delete department yang sedia ada. Kemudian ini adalah untuk add, edit, view dan delete designation iaitu untuk jawatan. Okay, yang paling penting kalau anda lihat dekat sini adalah assign to do to other. Bermaksudnya dia boleh assignkan satu job task kepada staff-staff yang lain. Dia boleh create message.
hantar kepada staff tersebut dan dia boleh view mesej yang telah dihantar kepada staff tersebut lah. Maknanya saya sebagai staff marketing, human resources hari ni dihantar kepada saya ataupun bos saya hantar kepada saya, hari ni saya kena siapkan satu video marketing, jadi saya boleh view mesej tersebut. Jadi inilah fungsi yang ada, anda kena klik lah dekat bahagian kotak yang ada lah. Kemudian untuk manufacturing, iaitu bahagian kilang untuk pengilang, dekat bahagian sini lah manufacturing. Jadi dekat bahagian manufacturing, kalau anda tengok ada resepi, ada production, ada setting, ada manufacturing report. Jadi kita pergi ke bahagian roles, sama ada dia boleh view tak resepi untuk satu barang yang kita buat tu apa resepi. Ini boleh juga kita bagi dekat dia sebab supaya kita boleh memastikan quality control untuk satu produk yang keluar tu mengikut standard yang telah kita sediakan. Kita boleh wujudkan resepi dalam manufacturing. Okay, sama ada yang kedua add resepi. Dia boleh add tak resepi yang baru. Okay, kemudian edit resepi yang sedia ada dan juga dia boleh access untuk bahagian production. Kalau anda kata kita klik dekat bahagian access production. Kemudian untuk project dekat bahagian sini. Ini project. Jadi dekat project ni sama ada dia boleh tak create project. Okay, ataupun edit project yang sedia ada ataupun delete project. Okay. So maksudnya kita kena bagilah dia edit untuk projek sebab dia boleh, kalau anda kata dia bekerja untuk bahagian projek ni, dia boleh update status projek ni sekarang dekat mana, tengah buat apa. Jadi kita kena bagilah dia untuk edit projek. Okay, untuk dekat bahagian repair, okay, anda lihat dekat bahagian repair sini, ini adalah dekat bahagian sini repair. Jadi dekat bahagian repair, kalau anda lihat kolom yang pertama adalah dia boleh add invoice khas untuk repair. Okay, kolom yang kedua adalah edit invoice, bermaksudnya invoice yang sedia ada dia boleh edit ataupun invoice-invoice yang perlu pertukaran harga dia boleh edit. Ataupun dia boleh view saja invoice, dia boleh print tetapi dia tak boleh add yang baru, dia tak boleh edit yang baru yang sedia ada. Okay, kemudian untuk delete invoice, dia boleh delete semua invoice yang ada walaupun invoice itu sudah pun dibayar. Kemudian dia boleh change untuk invoice status sebab dalam fungsi repair kami ada sediakan untuk status barang tu dah siap ataupun belum, dia boleh tukar pada status sama ada barang tu dah siap ke, pending ke. Kemudian dekat bahagian add, edit, delete job sheet status, kalau anda lihat dekat sini ada untuk job sheet, bermaksudnya dia boleh siapkan senarai kerja apa yang perlu dibuat untuk satu barang yang dibaik pulih. Bermaksudnya contoh komputer kita repair. Jadi job untuk edit kita boleh add. Okey, komputer ni kena buat apa, kena buat apa. Maknanya kita buat untuk job task lah. So sama juga dengan sini add job sheet saja. Tetapi dia tak boleh delete, dia tak boleh edit. Ini pun sama, benda yang sama juga untuk edit. Dan juga ini pun benda yang sama. So kita boleh pilih di antara satu. Okay, ataupun kita boleh bagi dia lihat dia punya job sheet saja. Maknanya kita dah assignkan kepada dia, dia hanya boleh lihat dia punya saja, orang lain punya dia tak boleh lihat. Ataupun anda nak bagi dia lihat untuk semua job sheet walaupun staff lain dia tetap boleh lihat. Jadi super admin ni tak perlu. Jadi WooCommerce ni adalah untuk integration di antara website, sistem dan juga website. Jadi dia boleh sync untuk product categories. Okay, since product, since order. Okay, maksudnya ini adalah untuk ini saya rasa lebih kepada owner perniagaan. Jadi kalau anda kata dia orang kepercayaan pun boleh juga. Maknanya dia boleh access, maknanya dia boleh samaratakan stok produk dekat website berapa, dekat sistem berapa. Pembelian yang di website juga akan dinotkan dekat sistem. Jadi kalau anda kata anda nak bagi dia access, anda kena pastikan anda kena setting dekat bahagian WooCommerce. Okay, seterusnya selesai dekat bahagian rows. Jadi yang pertama sekali, yang paling penting sekali, okay, selepas ada apa-apa pertukaran, anda kena klik button save. Pastikan anda klik button save.
Okey, kemudian kita pergi dekat bahagian user management lagi, kemudian kita pergi dekat bahagian user. Okey, dekat bahagian user anda kena wujudkan satu ID dan password, tetapi jangan risau dekat bahagian user. Kalau anda perasan dekat sini, yang pertama yang kita nampak kat sini, login not allowed. Maksudnya pekerja ni dia tak boleh login pun sistem. Okey, sebab kita nak pakai dekat bahagian human resources management. Jadi kita nak notekan berapa jumlah pekerja yang kita ada, sebab tak semua pekerja yang boleh access sistem. Jadi kita kena buat untuk dia tak boleh login. Maknanya dia tak ada ID password. Okey, jadi cara nak add dia, okay, klik button add. Okey, masukkan nama. Masukkan dia punya nama ni penting lah. Ini adalah data yang paling penting. Kemudian dengan email. Okey, kemudian yang is active ni, okey, bermaksudnya sama ada kalau anda kata dia dah berhenti bekerja dengan anda boleh buat dia tak aktif lagi, ataupun anda boleh delete dia terus. Kemudian roles dan permission, okay, ini yang saya kata tadi, kalau anda kata kita nak bagi dia login, kena klik allow to login. Kemudian wujudkan satu username, password dan confirm password. Ataupun kita tak nak bagi dia login, kita unklik saja. Kemudian kita hanya pilih role saja. Role dia sebagai apa yang telah kita buat tadilah. Kemudian kita boleh tentukan juga untuk access location. Kalau anda kata dia boleh access kita punya sistem, kita nak bagi dia access location yang mana. Kalau anda kata all location, kita buat all location lah. Kalau satu location, kita klik satu location sajalah. Ataupun kalau anda kata dia salah satu sama, kita klik mana yang location yang dia boleh access sahaja. Okay. Kemudian dekat bahagian sales, ini yang saya katakan tadi. Dekat bahagian sales ni anda boleh tentukan berapa commission percentage yang dia dapat daripada segi jualan, dan berapa maximum sales discount persen yang dia dapat. Okey, maksudnya maaf. Okey, sales commission agent ni berapa percentage commission yang dia dapat, dan max sales discount persen ni bermaksudnya kalau anda kata dia buat sales, berapa maximum discount yang dia boleh bagi kepada pelanggan anda. Okey, yang bawah ni adalah more information, maklumat tambahan sahaja. Dan anda juga boleh masukkan untuk bank detail, itu nama dia, dia punya account number kan untuk pembayaran gaji. Okey, dekat human resources management dah ada, kita boleh tentukan department dia apa, designation. Jadi untuk lihat macam mana nak wujudkan department yang baru, macam mana nak wujudkan designation yang baru, itu kena lihat video tutorial untuk fungsi human resources. Okey, jadi dekat sini kalau anda lihat, kalau anda lihat betul-betul, maknanya anda faham ada wakil jualan ada dua. Wakil jualan daripada user, wakil jualan daripada sales commission agent. Okey. Jadi anda kena pakai salah satu saja. Sama ada anda nak pakai sales commission agent ataupun anda nak pakai daripada user. Jadi cara nak setting, anda kena pergi dekat bahagian setting. Okay, saya pergi dekat bahagian sinilah setting. Okey, pergi ke business setting. Okey, kita pergi dekat bahagian sales. Okey, nampak? Jadi dekat sini, kalau anda kata anda pilih select from user list, maksudnya anda select daripada user sini. Tapi kalau anda kata anda pilih sini, so bermaksud kita kena buat wakil jualan kita di dalam ini. Jadi anda kena pilih salah satu sajalah. Jadi kita pergi ke bahagian sales commission agent. Sekejap. Kita pergi balik ke bahagian sales commission agent. Okey, dekat sini kalau anda lihat saya dah wujudkan satu. So, cara nak wujud, anda boleh klik button add. Kemudian letak nama, first name dia apa, kemudian email, contact number, address, dan juga terus pergi kepada percentage. Maksudnya setiap sales tu kita boleh notekan lah, sebab dia tak boleh login sistem ni. Jadi bila kita buat sales tu, kita dah tahu sales ni daripada siapa. Kita terus boleh defaultkan commission agent ni, barang ni commission kepada wakil jualan yang mana.
Okey, yang itu untuk bahagian user management. Okey, sampai di situ saja untuk fungsi bahagian user management. Jadi pastikan anda lihat dan tonton semua video tutorial yang telah kita sediakan supaya anda lebih faham dan mudah untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.